Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalam ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. InsyaAllah bagi memberkati juga majlis kita pada pagi yang mulia ini, InsyaAllah sama-sama kita melantunkan selawat yang ringkas. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat selawat kita ini dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi asbab untuk kita mendapatkan syafaat daripada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. InsyaAllah kita menyambung pengajian daripada kitab Ayyuhal Walad, nasihat daripada Imam Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau serta kita mendapat barakah dan manfaat daripada nasihat yang mulia ini, insya-Allah. Amin rabbal alamin. Kita menyambung pada membicarakan lagi nasihat yang keempat, berkisar tentang kadar balasan mengikut kadar amalan pada muka surat yang ke-11, iaitu di dalam menyambung kata-kata Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu. Qala muallif rahimahullahu ta'ala, dan berkata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, man zanna annahu bidunil jahdi yasilu fahuwa mutamannin, wa man zanna annahu bibadlil jahdi yasilu fahuwa mustaghnin. Yang bermaksud, siapa yang menyangka bahawa tanpa usaha ia akan dapat masuk ke dalam syurga, maka orang itu hanya berangan-angan sahaja. Dan siapa yang menyangka bahawa hanya dengan usaha sahaja ia akan masuk ke dalam syurga, maka orang itu telah merasa kaya daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Yang kita bacakan pada pagi yang mulia ini kata-kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, yang merupakan sepupu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga merupakan menantu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga merupakan kanak-kanak yang pertama yang memeluk Islam, yang lebih kurang sekitar umur 9 tahun ataupun 10 tahun, dan juga yang merupakan sahabat yang tidak pernah menyembah berhala sepanjang hidupnya. Dan juga Sayyidina Ali karamallahu wajhah memiliki kebijaksanaan, pandai menulis, maka beliau merupakan sahabat, salah seorang penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga sahabat yang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Sayyidina Ali ni secara ringkasnya wafat dan meninggal dunia ketika mana umur lebih kurang 63 tahun, yang dibunuh oleh seorang pelampau Khawarij yang bernama Abdul Rahman bin Muljam, dan merupakan khalifah Islam setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Digantikan khalifah kepada khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lalu wafat Sayyidina Abu Bakar digantikan dengan Sayyidina Umar. Wafat Sayyidina Umar maka digantikan dengan Sayyidina Uthman. Kemudian digantikan dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang memerintah selama 5 tahun. Maka kata Sayyidina Ali adalah tentang di sana ada orang yang menyangka tanpa usaha dia akan masuk ke dalam syurga, iaitu orang yang panjang akan angan-angannya. Dia berangan dia boleh masuk syurga dalam keadaan dia tidak memiliki sebarang usaha untuk memasukkannya ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita di antara perkara yang menjadi kebimbangan kita adalah penyakit panjang angan-angan. Banyak berangan. Kerana banyak berangan akan mengundang banyak kesan-kesan buruk. Sehingga di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana daripada Sayyidina Anas bin Malik, yang mana ketika mana kata Sayyidina Anas, Rasulullah ni dia membuat beberapa garisan. Lalu kemudian Rasulullah pun menyatakan garisan ini adalah cita-cita ataupun angan-angan manusia, dan ini pula adalah ajalnya. Dan begitulah dalam keadaan begitu, maka yang paling dekat dengan seseorang itu adalah ajal yang datang kepadanya. Maknanya satu hari apabila Rasulullah duduk bersama dengan sahabat, Rasulullah buat satu ada yang menyatakan dibuat satu petak. Satu petak. Dia Rasulullah lukis satu petak. Lalu kemudian daripada tengah-tengah petak itu Rasulullah gariskan satu garisan yang keluar daripada petak. Lukis satu petak, maka Rasulullah ambil titik daripada tengah, maka garis panjang keluar daripada petak. Maka garisan yang panjang keluar daripada petak itu, kata Nabi, itulah angan-angan manusia. Berangannya tak pernah habis. Maka adapun petak itu adalah ajal. Dia tak boleh lari daripada ajal. Maka Rasulullah menerangkan betapa ajal itu satu benda manusia tak boleh nak lari. Walaupun panjang macam mana pun angan-angan manusia terhadap dunia ini, maka akhirat tetap dia akan tempuhi dan kematian dia akan tempuhi. Maka sebab itu angan-angan ni secara maksudnya apa dia? Iaitu angan-angan manusia terhadap dunia dia, sehingga dia memalingkan wajahnya daripada mengingati akan akhirat. Maka inilah yang dilarang oleh Nabi SAW. Maka dengan sebab itu pernah disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala bahawa angan-angan ini dia mendatangkan 4 kesan yang buruk kepada manusia. Panjang angan-angan, banyak berangan ni mendatangkan kesan buruk kepada manusia. Dia ada angan-angan yang elok, iaitu kita berangan nak dapat umur panjang supaya dapat tambah lagi akan amal soleh. Sekarang ni sudah beramal, cuma kita mengharapkan agar Allah panjangkan usia kita supaya bertambah lagi amal kebaikan kita. Yang tu tak ada masalah. Yang kita bimbang adalah angan-angan kita terhadap dunia itu sentiasa panjang, sedangkan akhirat kita sentiasa melupakan kepada akhirat. Pertama kata Imam Ghazali, orang yang banyak berangan ini maka akan hilang ketaatannya pada Allah Subhanahu wa taala. Maka akan hilang ibadatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dia merasakan bahawa esok masih ada.
Bila dia merasakan esok masih ada, menyebabkan terputus kebaikan untuk dilakukan pada hari ini. Yang mana belum tentu esok itu akan menjadi milik kita. Kadang-kadang bila mana kita duduk berangan, kita ni rasa macam lambat lagi nak mati. Sehingga menyebabkan kita mula memutuskan kebaikan. Tak apalah, esoklah sedekah. Tak apalah, esoklah sembahyang sunat duha. Tak apalah, esoklah datang pengajian. Hari ini macam tak berapa sempat mana je. Tidak ada usaha kita pada hari ini. Yang mungkin hari ini adalah hari yang terakhir kita. Lalu kemudian kita pun dijemput menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan mengejut. Kemudian yang kedua, kata Imam Ghazali, angan-angan bukan sahaja menghentikan ibadat tetapi menangguhkan taubat seseorang. Bila mana kita banyak berangan, maka kita akan menangguhkan taubat kita. Tak apalah, esoklah bertaubat. Tidur dulu. Maka kata hukama, berapa ramai orang yang sebelum tidurnya dia menangguhkan taubat dengan menyatakan tak apalah, esoklah aku bertaubat, sedangkan itu adalah tidur yang terakhirnya di dunia ini. Berapa ramai orang yang macam tu, tidurnya itu adalah tidur yang terakhir. Dia menangguhkan, dia kata tak apalah, esoklah bertaubat. Lepas tu di antara bisikan iblis ke dalam hati anak-anak Adam adalah supaya membanding-bandingkan usia. Dia kata relaxlah, kata tengok rakan sekelas kamu 85 tak mati lagi, kamu baru 60. Dah. Dia bandingkan usia kita. Tengok okey je, ada orang tu 75 okey. Ayah kamu tak mati lagi. Maka kamu lagilah mungkin lambat lagi. Sehingga kita mula menangguh-nangguhkan taubat. Maka dengan sebab itulah disebut di dalam satu hadis Nabi SAW, apabila usia ni makin tua, tetapi ada benda yang tak pernah tua. Apa dia? Angan-angan manusia. Angan-angan manusia tak pernah tua walaupun usia tua. Angan-angan dia sentiasa nak jadi muda. Disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la yazalu qalbul kabir syaban fi ithnataini fi hubbid dunya wa tulil amal. Kata Nabi SAW, hati seorang yang tua akan kekal muda dalam dua perkara. Pertama, iaitu kecintaannya kepada dunia. Manusia cinta pada dunia sentiasa muda, walaupun jasadnya dah tua. Tetapi kecintaan pada dunia tak pernah menjadi tua. Kita walaupun dah usia tua tapi rasa nak teringin juga nak pakai kereta sport. Cuma tak mampu. Tapi kalau orang ajak rasa nak naik juga. Walaupun dah tua dah, tapi ada lagi keinginan. Keinginan kepada perkara-perkara keduniaan. Ataupun yang kedua, kata Nabi SAW, yang tak pernah menjadi tua adalah angan-angan. Berangan kita ni macam orang muda angan-angan kita. Jadi maka dengan sebab itu, lupakanlah terhadap dua perkara ini. Kemudian di dalam satu hadis yang lain kata Nabi SAW, anak Adam akan menjadi tua dan dua perkara akan menjadi besar bersamanya, iaitu kecintaan kepada hartanya dan panjangnya iaitu umurnya, iaitu panjangnya akan angan-angannya. Iaitu kita ni akan menjadi tua. Maka yang menjadi tua bersama dengan kita juga iaitu kecintaan kita kepada dunia pun menjadi bertambah. Walaupun usia kita bertambah, kecintaan kita kepada dunia juga menjadi bertambah. Maka dengan sebab itu, apabila manusia dia menjadi tua, angan-angan dia seperti orang muda, maka dia merasakan bahawa dia lambat lagi mati. Dia lambat lagi mati. Sehingga orang barat hari ni macam-macam dia buat untuk menambahkan umur, dengan harapan dia boleh hidup panjang. Sehingga ada yang baru ni melaburkan 2 juta untuk kelihatan seperti mana Sweet 17. Dah. Tiap-tiap hari ada mesin, beli mesin untuk nampak awet muda. Mesin muka apa semua sekali, dengan pantangnya, dengan apanya. 60 pil sehari dia telan. Dalam pil tersebut, yang ni ada halia, yang ni ada kunyit, yang ni ada apa. Ini disebut ada keluar dalam satu dokumentari. Seorang yang kaya, dia sanggup menghabiskan 2 juta USD dolar semata-mata untuk kelihatan umur 18. Jadi nak katanya manusia ni, dia punya jiwa nak jadi muda, sentiasa muda. Sehingga apa yang berlaku? Dia mula menangguhkan taubatnya, sehingga dia hilang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, apabila manusia ni panjang angan-angan, maka akan bertambah iaitu sifat tamak dan halobo di dalam mengumpul harta dunia. Panjang angan menjadikan kita ni sentiasa tamak mengumpul harta dunia.
Sehingga bila waktu kita bekerja, kita mula fikir, waktu ni lah ustaz nak kena pulun sungguh-sungguh. Nanti bila dah tua tadi ada simpanan banyak, senang hidup. Ini kita nampak macam baik je kata-kata ni. Tetapi kata-kata ini seolah-olah menafikan keyakinan kita kepada Allah yang Maha memberi rezeki. Apakah maknanya dengan erti kata lain, kalau kita kerja dalam keadaan cukup-cukup makan, apakah kita takkan ada apa yang kita nak makan? Maknanya apa? Maknanya bukan kita menafikan usaha, tetapi jangan melampau di dalam usaha kita mencari keduniaan. Kerana di sana ada waktu kita untuk akhirat. Kita melampau pada urusan dunia pun, akhirat tetap menanti kita. Kalau kita berpada-pada dalam urusan dunia pun, akhirat tetap menanti kita. Kita melampau di dalam urusan kesihatan, kematian tetap menjengah kehidupan kita. Tak ada orang yang hidupnya bersenang 24 jam tak mati, tak ada. Maknanya kita melampau dalam urusan duk jaga kesihatan pun, kita tetap akan mati. Sebab tu nak jaga kesihatan, jangan melampau sangat sampai tak ada masa nak sembahyang, sampai tak ada masa nak beribadat. Kita kalau buat larian jogging, sebelum subuh kita dah boleh berdiri kat tempat larian. Tengok baru ni ribuan orang sebelum subuh dia boleh bangun untuk menyertai maraton, nak menyertai larian di tengah-tengah bandar. Sehingga ada orang bertanya, solat macam mana? Maka ada yang peserta jawab, solat peribadi masing-masing. Kalau rasa kepentingan tu semayang tu penting, tengah-tengah berlari tu dia boleh singgah mana-mana tempat nak semayang. Dekat-dekat sekitar tu ada surau, ada masjid, maka semayang sekejap, kemudian sambung larian balik. Dah kalau yang tak ada kepentingan untuk agama, maka tak ada semayang. Jadi begitu manusia melampaunya dalam urusan kesihatan, tetapi dilupa kematian akan berlaku dalam kehidupannya, sehingga hari demi hari dia merasa tamak terhadap dunia seolah-olah dia tidak mati. Maka ini kesan yang buruk kata Imam Ghazali apabila panjang angan-angan. Dan yang keempat kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, orang yang panjang angan-angan akan mengeraskan hati. Sebab apa keras hati jadi? Kerana orang yang panjang angan-angan payah nak ingat kepada kematian. Orang yang panjang angan-angan ni, dia sangat susah mengingati kepada kematian. Sebab itu mengingati mati memendekkan angan-angan kita. Baru nak berangan, nak jadi pemaisuri, ataupun baru berangan nak duduk dalam istana, tiba-tiba member kita cakap tentang mati, hilang mood tuan-tuan nak berangan. Ni kata angan-angan, kematian memadamkan angan-angan kita. Kita baru berangan nak jadi terkenal, tiba-tiba orang bercakap tentang mati, hilang mood kita. Sebab tu mati ni tak ada orang suka bercakap. Sebab bila bercakap tentang kematian, orang kata memutuskan kelazatan kita. Nak apa pun. Sebab tu kematian ini, apabila kita selalu menziarahi kematian, kata ulama, dia adalah satu tazkirah yang senyap tetapi membekas di dalam jiwa. Kita ziarah jenazah itu sebenarnya tazkirah yang diam, mayat tak bercakap apa pun, tetapi membekas dalam jiwa kita dengan melihat kematian itu sendiri, yang menjadikan kita akan terputus daripada kelazatan dunia, sehingga kita menghentikan akan angan-angan kita. Jadi sebab itu kata nasihat daripada Nabi Adam AS kepada anaknya, iaitu Nabi Syit. Nabi Syit ni merupakan adik bongsu kepada Habil dan Qabil, yang lain daripada zuriat Nabi Adam AS. Nabi Adam AS mewasiatkan kepada anaknya itu dengan 5 wasiat. Pertama kata Nabi Adam AS, jangan kamu merasa tenang dan aman di dunia ini, kerana aku merasa tenang hidup di dalam syurga yang bersifat kekal abadi. Ternyata aku dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Adam, jangan kamu rasa seronok sangat, tenang dengan hidup kamu ni, kerana aku dulu pernah merasa tenang duduk dalam syurga lagi, tapi aku dikeluarkan oleh Allah daripada syurga yang kekal abadi. Jadi ini nak katanya Nabi Adam AS mengingatkan, kalau aku pun terkeluar daripada syurga Allah, maka sebab itu kamu yang duduk di atas dunia ini yang penuh dengan ujian dan sebagainya, sebab tu jangan rasa tenang dan senang. Kemudian yang kedua katanya lagi, kata Nabi Adam, janganlah kamu melakukan suatu perbuatan itu dalam keadaan menurut kemahuan isteri-isteri kamu. Kenapa? Kerana aku bertindak menurut kemahuan isteriku Hawa, yang menjadikan aku memakan pohon terlarang, lalu aku menyesal terkeluar aku daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya bukan maknanya semua kehendak perempuan itu salah, tak. Tetapi kadang-kadang hawa nafsu seorang perempuan itu boleh mengheret seorang lelaki ataupun suaminya kepada kelembah kebinasaan.
Sehingga ada sebahagian daripada suami terpaksa mengambil suatu yang haram kerana pujuk rayu daripada seorang isteri. Seorang suami yang soleh, yang jaga makan minumnya, tetapi tiba-tiba dipujuk rayu oleh isteri bang. Orang lain pakai kereta mewah, kita ni tak duk pakai kereta buruk je. Tak kira lah abang buatlah macam mana pun, yang penting kita hidup selesa. Termakan pujuk rayu daripada bini, maka sehingga mengundang kepada kebinasaan di dalam kehidupan. Kemudian yang ketiga, kata Nabi Adam AS, setiap perbuatan yang kamu nak lakukan, renungkan dahulu akibatnya. Sebagaimana seandainya kalau aku merenung akibat daripada sesuatu perkara, nescaya aku tidak tertimpa dengan musibah seperti ini, dikeluarkan daripada syurga Allah. Kalau aku renung akibat daripada aku makan pohon terlarang itu, nescaya aku tak terkeluar daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu nak buat apa, renungkan. Kita buat macam ni, apa kebaikan yang kita dapat. Kalau kita duk taik status WhatsApp macam ni, ada orang tegur hati tak dengan kata-kata kita? Kalau kita duk buat status Facebook macam ni, kalau kita duk komen macam ni, macam mana perasaan? Kena hisap tak kita di akhirat dengan apa yang kita nak tulis? Lepas tu kalau kita nak tulis satu-satu benda tu, fikir dulu. Nak bercakap satu-satu benda tu, fikir dulu. Kadang-kadang tersilap cakap itu lebih padah daripada tersilap diam. Kata ulama, lebih baik tersilap diam daripada tersilap berkata-kata. Kita daripada kadang-kadang ada benda kita nak cakap, tapi kita tak cakap, kita rasa menyesal pula aku tak cakap. Menyesal pula aku tak cakap benda tu. Kata ulama, menyesal tak bercakap itu lebih baik daripada menyesal daripada tersilap bercakap. Kemudian yang keempat, kata Nabi Adam AS, ketika mana hati kamu merasakan takut kepada sesuatu, tinggalkanlah perkara tersebut. Kerana ketika aku hendak memakan buah khuldi, iaitu buah yang terlarang, hatiku merasa takut, tetapi aku tidak menghiraukannya sehingga aku menemui penyesalan di penghujungnya. Kita bila mana kita nak buat satu benda yang tak elok, kadang-kadang mari perasaan berdebar. Orang yang tak pernah buat maksiat, tiba-tiba dia nak buat satu benda maksiat, maka mari perasaan takut, mari perasaan berdebar. Melainkan kalau dia dah terbiasa dengan kemaksiatan tersebut, melainkan kalau dah dia biasa makan harta haram, yang tu sudah tertutup pintu hati. Tapi kalau orang yang mula-mula nak buat sesuatu benda yang haram, benda yang terlarang ini, Allah Ta'ala campak perasaannya, rasa tak sedap hati. Maka kalau kita ada rasa tak sedap hati, tinggalkanlah perkara tersebut, takut bertemu dengan penyesalan. Yang terakhir, kata Nabi Adam AS, iaitu apapun kamu nak buat, bermusyawarahlah, bincanglah dulu. Sebagaimana seandainya aku berbincang dengan malaikat Allah di syurga tersebut, nescaya tidak akan berlaku seperti ini. Jadi apa yang nak disebut? Iaitu yang kita nak sebutkan antaranya supaya meninggalkan angan-angan kosong itu. Jangan banyak berangan. Kerana orang yang banyak berangan itulah yang menyangka tanpa usaha dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka katanya lagi, dan siapa yang menyangka bahawa hanya dengan usaha saja ia akan masuk ke dalam syurga, maka orang itu merasa kaya dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang dia merasakan bahawa dengan amalan dia itu, dia telah merasa kaya dengan rahmat Allah. Beramal baru sikit tapi dah rasa macam ahli syurga. Ini pun tak boleh. Ada orang tak beramal dan dia berangan masuk syurga, dia kata tak apalah, syarat beriman pun dah boleh masuk syurga. Ada orang dia beramalnya sedikit tapi dah rasa kaya dengan rahmat Allah, yang ni pun tak boleh juga. Tersilap qiyamul sebab tak boleh nak tidur je. Jadi alang-alang dah kerah mata, tak boleh nak tidur, lalu semayanglah 2 rakaat. Sebab teringat pesan ustaz, dah alang-alang tak boleh nak tidur, semayanglah 2 rakaat. 1 rakaat pun jadilah semayang witir. Lepas semayang dia pun rasa, ke aku ni Allah calon ahli syurga ni. Dia dah rasa kaya dengan rahmat Allah. Walhal amalannya ciput je, amalannya tak seberapa pun. Jadi maka dengan sebab itu orang yang merasa kaya dengan rahmat Allah Ta'ala pun tak boleh. Kita kena rasa banyaknya kita ni kekurangan, keaiban pada umur kita. Lalu kemudian dibawakan kata-kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Siapakah Imam Hasan Al-Basri? Iaitu seorang ulama tabi'in. Iaitu seorang ulama tabi'in, merupakan imam bagi penduduk Basrah. Maka Al-Basri itu dinisbahkan kepada tempatnya, iaitu Basrah. Jadi Imam Hasan Al-Basri ini merupakan murid kepada guru-guru dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in.
Tabi'in ini di kalangan tabi'in mereka yang sempat berguru dengan para sahabat, tetapi tak sempat jumpa dengan Nabi SAW. Ini tabi'in. Jadi Imam Hasan Al-Basri ini masih lagi berada pada kurun yang mulia, pada generasi yang mulia, iaitu setelah kewafatan baginda Nabi SAW. Maka kata Imam Hasan Al-Basri, mencari syurga tanpa amalan adalah satu dosa daripada segala dosa. Maka antara dosa manusia adalah dia nak kepada syurga tapi tidak beramal. Tanyalah siapa pun, semua nak masuk syurga. Cuba tanya orang yang duk isap gam, isap dadah tu, tanya nak masuk syurga ke neraka? Syurgalah dia kata. Nah, walaupun tengah khayal mabuk pun syurga dia jawab. Tak ada dia kata rasa nak masuk neraka jugalah dia kata. Tak ada. Kerana dia tahu syurga neraka ni tempat azab. Maka dengan sebab itu ada orang dia mencari syurga dengan meninggalkan amalannya. Tak ada amalan. Maka ini adalah satu perbuatan yang berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebut lagi, maka tanda seorang itu faham hakikat ilmu itu ialah meninggalkan memperhatikan kepada pahala amalan dan bukannya meninggalkan beramal. Tanda orang memahami ilmu, tanda kita mengaji, iaitu dengan kita tidak memperhatikan kepada pahala amalan. Kecil ke besar ke, bagi kita itu adalah amal soleh yang wajib kita rebutkan untuk mendapatkan seberapa banyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang masih lagi pilih yang ni tak buat pasal apa, pahalanya tak besar mana. Dan saya buat yang ni lah afdal sikit. Kutip sampah ni pahala tak besar mana. Jadi saya ambil yang afdal sikit lah, yang lebih afdal daripada tu, sehingga dia meninggalkan amalan ini. Ini orang yang tak faham hakikat ilmu. Orang yang memahami hakikat ilmu, dia memahami bahawa sekecil-kecil perkara sunnah yang ditinggalkan itu pun, walaupun kecil ganjarannya, tetapi kecil ganjaran pahala itu lebih mahal daripada dunia dan segala isi. Itu hidup kita akan jadi lebih berharga kalau kita akan memperhatikan kehidupan kita ni sepanjang waktu dalam keadaan sentiasa merebut ruang-ruang untuk mendapatkan pahala dan kebaikan. Hatta kata guru saya, termasuklah dalam kehidupan kita ni, menentukan kanan dan kiri pun sudah banyak memberatkan timbangan pahala. Contohnya ni, nak masuk masjid tadi, kita langkah kaki kanan, pahala. Nak keluar nanti, langkah kaki kiri, pahala. Kerana itu sunnah Nabi. Kemudian nak pakai kasut, maka dahulukan pakai dengan kaki kanan dulu, baru kaki kiri, kerana itu sunnah Nabi. Sampai kat rumah, yang mana dulu nak lepas? Lepas yang kiri dulu, baru yang kanan terkemudian. Nak masuk tandas, masuk kiri. Keluar tandas, kanan. Kemudian ambil kanan, memberi kanan. Pada menentukan kanan dan kiri pun sudah terhimpun begitu banyak pahala yang kita terluput daripada kehidupan kita. Kalau kita mengaji, maka kita akan mengambil perhatian. Nak masuk masjid tu, termenung sekejap, kanan ke kiri nak langkah. Dah. Sebab ada orang dia jenis, orang kata jenis pending sekejap. Dah. Dia kena fikir dulu, kanan ke kiri. Dah. Pasal baru nak berlatih, kena termenung dulu lah. Nanti nak keluar ni termenung sekejap. Orang kata pasal apa ajah termenung lama sangat kat pintu ni, termenung lah. Mana satu kiri kanan ni. Nah. Jadi tak apalah. Dalam menentukan kanan dan kiri, kita telah meluputkan banyak pahala di dalam kehidupan kita. Kalau kita orang yang mengaji dan faham ilmu, nescaya kita terus beramal dengan kanan dan kiri. Kenapa? Pada itu pun adanya sunnah yang kita tinggalkan, walaupun satu sunnah, maka terkubur banyaknya pahala yang lebih mahal daripada dunia dan segala isi. Memuliakan tangan kanan ni banyak pahala. Ni memuliakan tangan kanan pada kebaikan. Pada waktu apa pun, termasuklah memuliakan tangan kanan ni, kata ulama, kita pakai jam pun dengan tangan kanan, pakai cincin dengan tangan kanan. Pakai jam memuliakan dengan tangan kanan sebagai tanda. Ya, bukan maknanya Rasulullah pakai jam tangan kanan, jangan silap faham. Maknanya kita nak mulia, sebab jam ni barang yang mulia. Kita tengok waktu semayang, kita tengok waktu kita nak khidmat dengan suami kita, kita nak tengok waktu kita nak memasak untuk ahli keluarga kita. Ini perkara yang mulia, masa disebut dalam Quran. Maka memuliakan tangan kanan juga, iaitu dengan kata ulama, meletakkan jam pada tangan kanan. Saya ditegur oleh guru saya dalam satu pengajian. Waktu tu saya pakai jam tangan kiri. Saya tukar jam tangan kanan ni bukan masa belasan tahun yang lalu, baru 2-3 tahun yang lepas. Mana baru lagi lah. Kita berubah ni selepas kena tegur oleh guru kita.
Kata guru saya, takkanlah, dan barangkali dia kata, dengan sebab kita memuliakan tangan kanan dengan pakai jam ataupun cincin dengan tangan kanan, inilah sebab itu memasukkan kita dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita tak tahu. Barangkali sebab yang kecil itulah masukkan kita dalam syurga Allah. Saya lepas tu jadi rasa bersalahnya kita. Tak, sebab kena tegur oleh tok guru kita, saya pun tukar. Mula-mula terlalu kekok. Sampaikan saya bekang steering kereta, bawa kereta saya buang jam. Sebab tak boleh rasa kekok nak bawa kereta pakai jam tangan kanan. Saya buang jam. Cuma kita tanam satu keazaman dalam diri kita, takkanlah sekecil-kecil benda ni pun aku tak boleh nak ikut. Barangkali kalau kita mati tengah bawa kereta sekalipun, ada sunnah yang lekat dengan jasad kita, iaitu memuliakan tangan. Mungkin kita nak buat sunnah yang besar lain susah. Mungkin kita nak buat sunnah-sunnah ni, sunnah hanya menukar kanan dengan kiri sahaja. Jadi tak perlu tukar sekarang ni, balik rumah berlatih. Dah. Ya. Apa dia? Kalau tu kata biasakan. Biasakan. Tak apalah, tapi maknanya biasakan. Termasuklah orang perempuan pakai gelamah, pakai barang kemas dulu, dahulukan tangan kanan dahulu sebelum tangan kiri, melainkan tangan kanan dah penuh 5 kilo baru sambung tangan kiri. Jenis muslimat USJ ni suami bagus-bagus semua. Tak. Tiap kali anniversary sekilo mah bagi. Tak. Dulu tangan kanan tangan kanan dulu. Lepas tu masuk tangan kiri, penuh tangan kiri, sangkut tekak pula. Penuh tekak, sangkut kaki kanan dulu, baru kaki kiri. Jadi maka dengan sebab itu nak menunjukkan kepada kita. Jadi makna nak katanya ini memuliakan tangan kanan. Yang terluput, sunnah yang terluput. Dan kita ajar, saya duk perhati, saya duk bawa guru saya. Bila kita bawa orang-orang alim naik kereta ni, saya duk perhati bila kita dah masuk kereta, duk tunggu, duk buka pintu. Yang pertama, orang alim dia masuk dengan kaki kanan, naik kereta dengan kaki kanan. Yang kedua, dia beri salam pada kita, Assalamualaikum. Kita duduk, dia bagi salam. Yang dia nak ajar apa? Walaupun hanya pada menaiki kenderaan kita boleh pilih nak dapat apa-apa ataupun tak nak dapat apa-apa. Kalau kita ambil masuk kaki kanan beri salam, dapat beribu kebaikan kita dapat. Tapi kalau kita memilih untuk diam, memilih untuk tak kira, tak peduli kaki kanan ke kaki kiri melangkah, maka apa yang kita dapat melainkan kerugian umur kita sahaja. Jadi ni nak kata rugi umur kita. Lepas tu tak apalah kalau paling tidak pun maknanya kalau tak boleh kanan kiri kaki naik, maka tangan kanan yang membuka. Tangan kanan yang mendahului masuk. Paling tidak. Paling tidak ada usahalah. Sebagai tanda ni, sebab Nabi memuliakan tangan kanan. Jadi maka dengan sebab itu nak menunjukkan kepada kita, itu baru benda yang tak melibatkan modal pun tak miskinnya kita dahulukan tangan kanan dalam perkara kebaikan. Termasuklah kita kita menjawab salam, memberi salam, itu pun pahala dalam kehidupan kita. Walaupun pahalanya mungkin bagi kita tak besar, mungkin bagi kita, tapi hakikatnya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita katalah beri salam je pun Ustaz. Tetapi kerana sunnah ini sudah dikuburkan, kita boleh jawab salam, dapat pahala jawab salam kerana kita masih hidup. Tapi bila kita dah mati, orang beri salam, kita duduk dalam kubur, tak dapat pahala dah. Tapi atas dunia ni, orang beri salam, kita jawab salam, dapat pahala. Yang Nabi sebut, Assalamualaikum 10 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Kalau di-convert dalam RM1, RM10, RM20, RM30, nescaya tiap-tiap pagi kerja kita duduk kat pasar je beri salam kat orang. Mana kita akan merebut kebaikan hanya pada memberikan salam. Kita boleh dapat pahala senyum pada wajah saudara kita ni kerana kita masih hidup. Mati senyumlah, mati dalam keadaan senyum pun tak dapat pahala dah. Jadi waktu kita hidup, senyum pada orang pun dapat kebaikan pahala. Jadi kita orang mengaji ni, jangan duk fikir yang ni besar pahala berapa aku buat, yang ni tak berapa besar mana aku tak buat. Tak. Buatlah seberapa banyak ganjaran kebaikan yang banyak terluput dalam kehidupan kita hari. Termasuklah kita di dalam mengambil wuduk, setiap hari kita ambil wuduk. Banyak mana kekurangan pada wuduk ni. Yang Nabi SAW sebut dalam hadis,
Yang Nabi ajar pada kita, ambil wuduk ni, membasuh pada kepala ni, kepada keseluruhan rambut. Ini Nabi ajar. Maknanya kita menyapu kepala ni pada keseluruhan. Basahkan tangan kita ni, maka urut sampai ke belakang ni, basah sampai semua kena. Patah balik. Ini Tok Guru saya ajar. Supaya rambut kita terkena pada air wuduk. Sehelai rambut yang terkena air wuduk lebih mahal daripada dunia dan segala isi. Itu sehelai rambut. Bayangkan atas kepala kita ni berapa helai rambut yang ada. Yang takkanlah kita tak nak kebaikan pada setiap helaian rambut kita. Yang mazhab orang kita ni, apalah, jambul je. Jambul je. Basah jambul. Bukan saya kata tak sah, tetapi kita tidak merebut kebaikan. Saat kita boleh mendapatkan kebaikan yang besar di sisi Allah. Tu kalau pergi Mekah pun, nak cam orang Melayu ni mudah. Yang basuh jambul tu, orang Melayu pun. Orang Pakistan, mana ada basuh jambul? Dia basuh rambut dia habis. Jadi sebab tu orang Melayu ni kata guru saya, nak kenal di akhirat pun mudah. Yang mana bercahaya jambul saja, itulah orang Melayu. Alah. Jadi maknanya, sedangkan akhirat nanti ni, rambut kita bercahaya yang terkena wuduk ni. Banyak mana kita nak rambut kita bercahaya? Banyak itulah kita usaha basahkan rambut kita. Payahlah Ustaz, selam tu dalam kolas biji kepala tu. Lagi mudah. Jadi nak sebutkan pada kita, kebaikan yang terluput daripada setiap hari kita terlalu banyak. Jadi maka rebutlah kebaikan-kebaikan yang kecil, yang kita nampak macam simple, yang kita nampak macam kecil, tetapi hakikatnya kadang-kala kebaikan inilah yang menjadikan kita ini mendapat kebaikan setelah kita mati kelak. Kebaikan kita inilah. Kemudian disebut lagi, dibawakan satu hadis Nabi SAW, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ahmaqu man ittaba'a hawahu wa tamanna 'ala Allah ta'ala al-amani. Yang bermaksud orang yang bijak itu ialah orang yang sentiasa menghitung dirinya dan beramal untuk kehidupan sesudah matinya. Dan orang yang bodoh itu ialah orang yang selalu memperturutkan kehendak hawa nafsunya dan hanya banyak berangan-angan untuk mendapat kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi SAW di dalam hadis menunjukkan kepada kita bahawa hakikat sebenar orang yang bijak adalah orang yang memikirkan urusan setelah kematiannya, iaitu maka kehidupannya di dunia ini adalah ada hubung kait dengan kematiannya di akhirat kelak. Jadi makanya orang yang cerdik, dia sentiasa bimbang, iaitu kebimbangan akhirat. Dia sentiasa risau tentang kerisauan perjalanannya di akhirat. Dia sentiasa risau bagaimana saat dia nak mati kelak. Kerana kematian itu Allah rahsiakan 3 perkara. Satu, Allah rahsiakan bila kita akan mati. Umur kita tak tahu. Mungkin 63, mungkin 45, mungkin 35. Kemudian yang kedua, Allah rahsiakan kematian kita ni di mana kita akan mati. Hospital mana? KPJ ke? Hospital kerajaan ke? Ataupun mati di rumah ke? Ataupun mati dalam perjalanan ke? Ataupun juga yang ketiga yang Allah rahsiakan daripada kehidupan kita tentang kematian, bagaimana saat kita mati. Tengah berzikir ke, tengah sembahyang ke, tengah selawat ke, ataupun tengah mengumpat, ataupun tengah ambil hak orang, maka dalam keadaan begitu kita tak tahu, menjadi rahsia. Maka kebimbangan kita ini bukan untuk apa? Kerana bimbang takut mati dalam keadaan yang tidak elok, kerana itu menggambarkan ketidakelokan perjalanan akhirat. Orang yang mati dalam keadaan bermaksiat, itu merupakan salah satu perjalanan akhiratnya itu sukar. Bukan kita kata confirm dia ni sukar punya. Tak. Kebiasaannya kerana orang yang bangkit di akhirat kelak sebagaimana dia mati. Kata ulama, kalau dia mati itu tengah berzina, bangkit akhirat tengah berzina lagi. Ni nak kata dahsyatnya dosa ni. Kalau orang tu mati dalam keadaan tengah ambil hak orang, maka apa yang diambil itu bangkit itu bersama dengan di akhirat kelak. Dia bangkit dengan dosanya. Ada orang dia bangkit dengan amal kebaikan. Sebab tu apa yang kita nak buat di dunia ini pastikan ada hubung kait dengan akhirat. Kebimbangan kita dengan akhirat kita seperti apa? Kerana perjalanan akhirat ni lagi lama. Yang kita dah sebut berulang-ulang kali, barzah itu lama lagi pada alam dunia. Dan mahsyar itu lagi lama daripada barzakh. Dan alam seterusnya itu lagi lama daripada alam-alam sebelumnya. Kalau kita rasa hidup dunia ni dah rasa lama sekejap, hanya beberapa saat persinggahan sahaja di dunia. Maka kalau kita memikirkan panjang akhirat,
maka nescaya akan terhentilah, iaitu kelazatan kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika saya waktu pergi haji baru ni, kebetulan duduk satu hotel dengan saudara Ijam Medisin. Mungkin kita kenal lah Ijam Medisin ni, penyanyi rock yang terkenal. Banyak lagu-lagu dia, kadang-kadang orang perempuan pun hafal juga. Jika begini mencari-cari. Itu antara lagu dia lah. Tak boleh nyanyi panjang sangat, takut tak laku. Saudara Abang Ijam. Jadi saya duduk satu hotel dengan dia. Jadi saya tanya Abang Ijam, saya kata, abang, macam mana abang boleh hisah balik ke pangkal jalan? Saya tanya soalan tu je. Dan bila umur yang rasa terdetik hati nak balik ke pangkal jalan ni, jadi dia pun ceritalah pada saya. Dia rapat balik haji tu, memang dia rapat dengan saya. Pergi mana pun, kalau masuk wak baru ni pun, hospital pun dia datang ziarah. Jadi saya pun tanya dia. Dia pun kata, ustaz, dia ceritalah dia punya perjalanan hidup. Dia anak ustaz, mak dia ustazah. Dia hafal Quran, surah-surah pilihan dia hafal, Yasin dia hafal, dan beberapa surah pilihan dia hafal. Jadi maknanya dia nak kata dia dibesarkan dengan suasana berzanji, dengan suasana Al-Quran, dengan ayah dia pula imam, mak dia ustazah. Tetapi takdir Allah Ta'ala ujian buat diri saya, dia kata ustaz. Tengah-tengah duk mengaji kat rumah di Negeri Sembilan tu, jiran rumah sebelah pasang lagu rock kuat betul. Tu ujian. Rekah cerita dia kata, waktu mak ayah tak ada, saya menyanyi lah. Menyanyi saya perasan macam suara saya sedap. Ada dia cerita macam tu kat saya. Jadi dia pun menyanyi. Waktu tu mak dia nak hantar ke madrasah, ke tahfiz. Tapi dari saya punya helah saya waktu tu ustaz, saya beri alasan mak saya, mak, kalau Ijam nak kerja kat bandar macam mana, dapat duit nanti bolehlah tanggung iuran untuk belajar. Mak dia pun benar. Waktu tu lah dia kata saya terjebak dengan dunia ni. Sehingga bertahun-tahun terjebak menyanyi. Dan dia kata, apa maksiat yang saya tak buat ustaz, saya buat. Waktu tu apa maksiat yang saya tak buat, saya buat. Waktu saya masyhur, waktu saya ni dibayar dengan sekali show 15,000, 20,000 orang bayar saya. Waktu tu dia kata kaya dengan segala apa keduniaan. Saat itu dia kata insan yang paling tak reda dengan saya, mak saya. Mak saya tak pernah reda. Mak saya tak pernah reda. Sehinggalah satu hari barangkali dengan asbab makbul doa mak saya. Sebab tu ibu-ibu jangan sekali berhenti daripada berdoa pada anak. Jahat macam mana pun anak. Mungkin ujian untuk tu ustazah. Ni barangkali ujian untuk kita yang selalu duk mengaji kuliah duha. Allah uji suami jahat, Allah uji anak jahat. Jangan putus asa doa. Jangan sumpah seranah, jangan putus asa berdoa. Jadi mak dia tak pernah putus asa, tak pernah reda dia jadi artis. Sampailah usia dia hampir 40 tahun. Waktu tu dia kerja sebagai beach boy. Budak pulau, budak pantai. Jadi beach boy ni pakaian bukan pakai jubah lah. Dia faham beach boy dengan pakaiannya. Jadi di pulau perhentian dia kata saat itu Allah hadirkan seorang hamba Allah barangkali dengan asbab Allah makbul doa mak saya. Siapakah dia orang tersebut? Datuk almarhum Datuk Ishak Baru, bekas mufti kita, bekas mufti Selangor kita. Jadi Ustaz Ishak ni datang ke pulau mungkin dengan family dia waktu tu, dia kata. Maka waktu tu saya rasa ada aura orang soleh ni, maka saya rasa nak pergi pada dia. Saya pergi, saya minta satu nasihat, Ustaz tolong nasihatkan saya satu nasihat. Maka Ustaz ni dibaca satu ayat yang menyebabkan saya tak boleh tidur berhari-hari. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang hidup pasti akan mati, kata Ustaz Ishak Baru. Ayat tersebut saya ingat sampai bila-bila. Sampailah saya tak boleh tidur malam. Saya terfikir kalau Allah matikan saya dalam keadaan macam ni. Maka saat itu dia tak tenang, tak boleh tidur apa semua sekali. Dia minta pada bos dia, dia nak balik kampung dengan alasan dia jaga mak, nak jaga mak. Dia balik, dia minta ampun pada mak dia. Saat itu dia kata, Ustaz, bila saya duk buka Quran, saya buka surah Yasin. Dia kata, Ustaz, izinkan saya lakonkan kembali. Bagaimana awal-awal saya buka surah Yasin, saya nak baca ayat pertama Yasin. Yasin. Tergagap saya, Ustaz, menitik air mata saya. Bagaimana
kemaksiatan yang saya buat memadamkan saya punya. Walau itu surah yang saya hafal tu. Surah Yasin tu saya hafal satu ketika dulu. Habis bila saya nak balik semula ni, gagal. Waktu tu dia mengaji balik dengan ayah. Bertahun, kata silap 7 tahun dia mengaji dengan ayah. Ngaji Quran. Hari ni sekarang ni dia buka kelas Quran. Dia mengajar Quran. Tapi nak katanya satu benda yang menjentik jiwa dia untuk balik pada Allah, iaitu kematian. Dia fikir takut Allah matikan dia ni, tengah ni takut Allah matikan. Tengah duduk atas peta Allah ambil nyawa dia. Allah, saya tak terbayang Ustaz, bagaimana kalau saat itu Allah ambil nyawa saya. Dan dia sebut, dia kata beberapa kali siri gegar waganza. Kita pun tahu rancangan gegar waganza. Jadi yang biasa duk impun otai-otai yang mana, beberapa kali sahabat daripada Gegar Waganza ni pinang dia untuk suruh masuk dalam program Gegar Waganza. Dia kata Abang Ijaz masuklah. Abang Ijaz ada follower ramai. Tak mungkin boleh meletup kembali dan sebagainya. Dia kata Ustaz, bukan tak nak hati ni membuat-buat, tapi kerana saya fikir satu, takut Allah tarik nyawa saya saat. Dia fikir tu je. Dia fikir takut Allah Taala ambil nyawa saya saat itu. Kali kedua, siri kedua orang ajak lagi. Siri ketiga orang ajak lagi. Sampailah dah berapa siri tak tahulah, dia kata dah orang tak ajak dah dia. Sebab dah dia tolak ni, dia orang tak ajak. Tapi hakikatnya dia kata dia tengok member-member duk menyanyi atas petang. Kita pun ada rasa keinginan juga. Cuma dia kata saya bimbang tak sekali terjebak, dia kata saya takut saya tak boleh nak patah balik. Jadi maka dengan sebab itu takut tak sempat nak patah balik. Jadi nak menunjukkan mereka, bila seorang itu dia memikirkan satu benda, perjalanan akhirat lagi panjang. Keselamatan iman di saat nak berakhir umur kita tu lagi hebat ujian. Kalau saat kita sehat ni pun kita payah nak berfikir waras balik kepada ketaatan pada Allah. Takut saat kita di tengah-tengah sakaratul maut itu, saat itu Allah palingkan hati kita. Ini wa'iyyazubillah. Yang kita minta Allah Ta'ala jauh daripada kehidupan kita, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi maka dengan sebab itu, orang yang bijak, kata Nabi SAW, kamu fikir tentang akhirat. Dunia kamu ni apakah membawa kepada kebaikan akhirat yang kita duduk buat hari ini. Jadi apa pun yang kita buat hari ini tidak akan terlepas perhitungannya dengan akhirat. Tidak akan terlepas kehidupan, iaitu dengan kehidupan setelah kematian itu. Maka apa yang kita buat, ketaatan yang kita buat hari ini ada hubung kait dengan saat kita nak mati nanti. Termasuklah bila kita azan berkumandang, ajarlah anak-anak kita tolong jawab azan. Yang ni jarang. Kalau dulu kalau azan berkumandang, TV wajib tutup, radio wajib tutup. Sekarang kadang-kadang azan berkumandang, TV, radio pun masih lagi dibisingkan, dikuatkan. Kata ulama jangan sebegitu. Takut kita tak peduli laungan azan, sedangkan dalam laungan azan itu ada kalimat la ilaha illallah yang wajib, yang dianjurkan untuk kita sahutkan kalimat tersebut. Takut saat kita sakaratul maut, orang duk bisikkan kalimat la ilaha illallah di telinga kita, Allah pekakkan telinga kita daripada mendengar kalimat tersebut, disebabkan kita pekakkan telinga kita mendengar kalimat azan. Tu yang kita bimbang. Ni waktu kita sihat ni ada laungan azan, cepat-cepat sahut laungan azan. Takut kita duk pura-pura buat-buat tak dengar, ni nanti nak mati nanti. Anak kita duk bisik mak la ilaha illallah, maka Allah pekakkan telinga kita saat ini. Tak boleh nak mengucap kita. Maka sebab itu kehidupan dunia ini, fikir saat kita nak mati dan fikir setelah kematian. Bagaimana perjalanan kita yang panjang. Lalu kemudian kata Nabi SAW, manakala orang yang bodoh itu ialah orang yang selalu memperturutkan kehendak hawa nafsunya dan hanya banyak berangan-angan untuk mendapat kemurahan Allah. Orang yang bodoh, kehidupan di dunia adalah untuk hawa nafsu dia sahaja, untuk makan dia, untuk tidur dia, untuk berseronok dia, sehingga dia lupa untuk mendapatkan iaitu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama dia berangan bahawa dia akan mendapatkan syurga Allah di akhirat kelak. Maka dengan sebab itu muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat yang keempat, mengingatkan kepada kita apa yang kita buat di dunia ini pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebesar zarah kebaikan yang kita buat, Allah balas. Sebesar zarah kejahatan yang kita buat, Allah taala balas. Jadi berbuatlah kebaikan walaupun dengan sekecil-kecil kebaikan, hatta walaupun susun selipar,
Saya selalu pesan pada budak-budak saya di tahfiz, susunlah selipar. Jadikan tabiat kita susun selipar di tahfiz, balik rumah susun selipar di rumah pula. Susun selipar macam mana? Kita susun selipar tu mudah, orang turun tu nak sarungkan selipar dia. Mudah. Kenapa? Sekecil kebaikan yang kita buat pada menyusun selipar pun memudahkan urusan orang. Pasti Allah permudahkan urusan kita saat itu kita mengharapkan urusan kita dipermudahkan oleh Allah. Ini di akhirat. Di atas dunia kita permudahkan urusan orang. Kita tak kira dengan orang. Allah Ta'ala tak akan kira dengan kita. Kita maafkan kesilapan orang di saat bukan kita salah. Di saat orang tu salah, kita maafkan silap orang. Itu pembesar pahala. Lebih-lebih lagi kalau kesilapan itu datang daripada mak ayah kita sendiri. Mak ayah kita yang silap, ustaz, bukan saya silap, mak saya yang silap. Tak, kalau kita maafkan orang yang bukan ada pertalian darah dengan kita, pembesar pahala. Apatah lagi memaafkan orang yang sememangnya selayak kita kena maafkan juga, seperti mana mak kita. Yang mungkin nyanyok, terkasar bahasa dan sebagainya, maka kita maafkan dia. Maka saat kita berdosa di hadapan Allah, Allah maafkan kita. Kenapa? Perbuatan kita terhadap makhluk tadi dibalas oleh Allah Ta'ala. Jadi tak ada apa yang tak dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala berdasarkan kesungguhan kita di atas dunia ini. Jadi insya-Allah kita berhenti setakat tu. Jadi akan datang panjang umur kita sambung pada nasihat yang kelima tentang ikhlaskan niat kamu. Jadi apa yang baik itu datang daripada Allah. Yang lemah, yang kurang itu datang pada kelemahan diri saya sendiri. Jadi aku qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa sunna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan kami, sebagaimana Kau himpunkan kami dalam keadaan baik pada pagi ini, ya Allah, himpunkanlah kami di akhirat kelak dalam syurga firdaus tanpa hisab. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin rabbal alamin.